Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Dan terima kasih juga kepada yang mendoakan akak. Akak kembali mendoakan kepada korang semua. Akak ingin juga mengucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe. Dan kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkih Channel. Hari ini akak akan sampaikan 2 kisah seram yang dikongsikan oleh seorang subscriber. Tajuk dia akak tak nak beritahu, kat dalam akak beritahu tau. Okey, sebelum akak teruskan dengan penceritaan, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jangan lupa untuk kita sama-sama doakan kepada seluruh ahli keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan juga kepada seluruh saudara-saudara Islam kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ini kisah yang pernah berlaku kepada mak saya. Mak saya ni miskin orangnya, Kak. Bila saya dengar kisah pocong yang terbaru dari akak ada sebut pasal family Ita yang miskin. Terdetik hati saya nak juga share kisah mak saya. Akak gelarkan subscriber ni sebagai Mira, bukan nama sebenar. Mira dilahir dalam keluarga miskin juga, tapi family Mira bahagia walaupun mereka tak kaya. Mira ni dia ada 5 orang adik-beradik. Mira merupakan anak keempat dalam adik-beradiknya tu. Sebelum Mira nak share kisah mak dia nak selitkan dulu dengan kisah dia disorok hantu semasa tidur. Kisah ni berlaku pada usia Mira masa tu 15 tahun. Dia tengah nak ambil PMR lah. Sekarang PMR dah tak ada kan. Masa tu Mira dia terlalu asyik belajar sampai selalu sangat dia ngelat untuk solat. Biasanya memang mak Mira ni akan marah-marah kalau Mira lambatkan waktu solat. Tapi sejak sibukkan dengan ulang kaji je, maka Mira ni langsung tak solat pun ada. Asal penat je, Mira akan lena sampailah azan untuk waktu yang seterusnya pula. Sejak dia mengelat solat tu, Mira dia jadi tak tenang dan dia mudah untuk marah-marah, terutamanya pada adik-adik dia yang selalu bergaduh sesama mereka. Mira mula rasa gelisah dengan bunyi-bunyi bising suara adik-adik dia. Satu hari tu, Mira dia bangun, dia nak ulang kaji pada tengah malam, lebih kurangnya dalam pukul 1 pagi lah macam tu. Masa tu Mira dia masih juga tak solat isyak korang. Tapi dia terus bangun, dia pergi tuju buku, dia buka buku, dia baca buku. Lepas tu, Mira dia kembali lena. Tapi terlenanya tu semasa dia tengah membaca buku tersebut. Langsung dia tak sempat nak letakkan buku tu dekat tempat buku. Tiba-tiba Mira didatangi seorang kanak-kanak sebaya dengan adik dia. Adik dia anggaran umur 9 tahun macam tu. Kanak-kanak tu dikejutkan Mira. Kak Mira bangun. Dia kejutkan dari tidur. Dia ajaklah Mira tu ikut dia pergi ke satu tempat. Mira awalnya dia tak nak ikut. Tapi bila kanak-kanak tu buat muka kesian je, muka sedih je, Mira mengalah lah. Lepas tu dia ikut. Mira dia sangkakan itu sekadar mimpi korang. Walaupun dia tidur, dia rasakan itu mimpi, logik juga. Jadinya Mira dia layankan je lah pada perjalanan dia masa dia ikut kanak-kanak tu. Tanpa dia sedar itu sebenarnya bukan mimpi. Maka Mira dah dibawa ke sepohon pokok kenanga yang besar. Memang pokok kenanga tu ditanam bersebelahan dengan rumah Mira. Dan orang kampung selalu juga tegur,
pokok tu sentiasa berbau wangi. Itu yang ditekankan oleh Mira. Memang wangi kak, wangi sangat pokok tu. Boleh bau sampai selang 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji rumah tau. Rumah mereka berada di kawasan yang berjarak. Dia macam ni lah. 1 ekar tanah, sebiji rumah. 1 ekar tanah, sebiji rumah. Jarak dia memang jauh. Nama pun pohon kenanga kan. Memang wangi lah kalau pohon tu berbunga. Lepas tu Mira, dia bermainlah dengan kanak-kanak tu sehinggalah dia penat melayankan kanak-kanak tu. Lupa pula akak nak beritahu. Kanak-kanak tu perempuan berkulit cerah, berambut panjang. Rambut dia sehingga paras pinggang. Tapi rambut dia cantik, terurus sangat macam model iklan shampoo macam tu. Bersama Mira masa tu seorang wanita, ada wanita yang menemani kepada kanak-kanak tu. Wanita tu pun sama juga, cantik, kulit putih dan dia tak perasan pula rambut wanita tu sebab wanita tu pakai selendang putih, memang agak sama-sama lah tertutup. Cantik sangat lah pendek kata mereka ni. Mira dia langsung tak tahu di alam nyata dia dah hilang. Mak dengan ayah Mira ni dia langsung tak dapat nak jejaki Mira kecuali dia ada nampak lah ada sebuah buku tu dah terjatuh dekat lantai. Itu je petunjuk yang mereka ada untuk ketahui Mira kali terakhir berada dekat mana. Dia boleh agak lah macam tu. Itulah yang mak dan ayah Mira bagi tahu pada pihak polis, pada orang kampung yang bertanya untuk dapatkan petunjuk-petunjuk macam tu. Mira dia terus juga tak ditemui selama 2 hari korang. Biarpun segala usaha untuk mencari dan juga usaha untuk mendapatkan Mira dilaksanakan, sehinggalah masuk hari yang ketiga, keluarga Mira tiba-tiba ada mendengar bunyi suara Mira menangis minta nak balik. Masa tu keluarga dia berada dalam rumah tau. Suara tu mereka dengar masa dekat-dekat nak masuk azan maghrib. Mak ayah Mira dia dapat rasakan bahawa itu anak dia. Anak dia memang ada berdekatan dengan rumah dia. Tapi bila mereka cari di setiap sudut rumah, malahan di sekeliling rumah, mereka tetap gagal temui Mira. Itu yang sedihnya. Mak Mira dia semakin risau dengan anak dia dan dia semakin bersedih. Mereka solat isyak berjemaah pada malam tu sebab mereka nak terus bacakan Yasin, sekaligus mereka ni nak doakan supaya dipermudahkan segala urusan. Kalau boleh nak juga ditemui anak mereka walaupun tak seperti yang mereka harapkan. Korang faham lah ya. Kalau sesuatu dah berlaku, mak ayah Mira ni dia macam dah redha dah, tak kisahlah. Janji dia boleh temui jasad anak dia si Mira tu. Masa mereka anak beranak tu sedang solat isyak berjemaah, mereka ada terdengar tau bunyi suara Mira. Suara tu merayu minta tolong. Mak, tolong Mira mak. Mak, tolong Mira. Suara merintih dalam keadaan yang sangat mendayung korang. Ibu mana, ayah mana yang tak rasa sedih bila dengar suara anak dia? Tapi dia tak boleh cari anak dia kat mana. Dia tak tahu anak dia kat mana. Tapi suara mesti ada. Abang, Mira takut. Tolong. Suara sayup-sayup tu jelas sangat terdengar di telinga mak dan juga abah Mira time tu. Bila mereka selesai je solat, mereka terus mencari suara Mira yang mendayu-dayu minta tolong. Tapi malam tu memang sangat gelap korang. Tak tahulah, mungkin pencahayaannya memang macam tu, memang gelap. Mereka buntu untuk redah kegelapan malam tersebut untuk mencari di sekeliling rumah. Sehinggalah Abah Mira dia terfikir untuk panggilkan seorang imam tua yang tinggi ilmu agamanya untuk berada di rumah mereka. Kalau ada rezeki mereka, imam tua tu akan dapat dengar suara anak mereka si Mira tu. Harapan mereka memang tinggi supaya imam tua tu boleh dengar pada malam tersebut. Imam tua tu akak bagi tahu dia memang dah uzur sangat-sangat. Dia boleh berjalan tapi dia memang dah tak larat dah. Memang kena pimpin. Tapi kalau imam tua tu mengaji, boleh terdiam. Orang yang mendengarkan suara imam tua tu memang merdu sangat. Dan
Orang dekat kampung tu memang hormatkan pada imam tua tu sebab nasihat di hujung lidah dia sangat-sangat bernas. Bila Abah Mira pada malam tersebut juga dia pergi dapatkan imam tua tu, tak sempatlah Abah Mira ni nak ajak ke rumah imam tua tu sendiri. Minta bawakan dia ke rumah mereka cepat. Imam tua tu kata, anak kamu tak pergi jauh lagi tu Rashid. Ada je dekat tepi rumah kamu tu. Apa yang pastinya kamu memang tak nampak tu anak kamu tu. Tapi memang ada lah tu dekat tepi tu. Kalau tak, takkanlah kamu dengar suara dia macam tu. Itu kata imam tua tu bila dia dengar penjelasan Abah Mira tentang suara anak dia tu. Maka cepat-cepatlah mereka ni ke rumah Abah Mira pada malam tersebut. Belum pun imam tua tu turun dari kereta, dia terus minta cepat papahkan dia turun. Jangan tunggu-tunggu lagi. Abah Mira dia segerakan papah imam tua tu untuk masuk ke dalam rumah dulu. Sebab imam tua tu tak cakap, papahkan aku masuk rumah. Tak, dia tak cakap macam tu. Jadi, secara logiknya, Pak Rashid, ayah kepada Mira tu nak bawa imam tu masuk rumah lah. Imam tu minta jangan bawakan dia pergi ke dalam rumah. Bawakan aku pergi ke sebelah rumah berdekatan dengan pohon kenanga sebelah rumah mereka tu. Imam tua pun tahu kisah pohon kenanga tu, bukan tak tahu. Imam tua dia mintakan kerusi untuk duduk dekat situ. Bila dia dah duduk, makanya mulut imam tua tu terkumat kamit membacakan sesuatu yang pastinya bacaannya jelas dari ayat-ayat suci Al-Quran. Imam tua tu menghembuskan bacaan dia ke arah pokok kenanga tu. Kemudian dia mintakan Abah Mira ni laungkan azan sekuat mungkin. Laungkan dekat pokok tu. Abah Mira dia rasa pelik. Tapi dia tak sempat lah nak bertanya apa-apa time tu. Kenapa nak kena laungkan azan? Ada apa dekat situ kan? Dia memang tak sempat. Dia terus baca Bismillahirrahmanirrahim dan dia laungkan azan. Mendayu bunyi azan sebab Abah Mira dia tak tertahan sebab dengan kehilangan Mira. Dia terlalu rindukan pada anak dia tu. Sangat rindu. Anak yang sangat manja. Alangkah terkejutnya Abah Mira, termasuk mak Mira dengan adik-beradik Mira masa tu. Mereka tiba-tiba nampak Mira dalam keadaan kelesuan berada di bawah pokok kenanga tu. Orang panggil pangkal pohon kenanga tu. Mira masa tu dalam keadaan terlena, tak menyedari langsung kehadiran mereka ni dah berada dekat dengan dia. Sebab dia dah terlalu kepenatan dan dia dah terlalu lapar. Dia dah berada dekat situ hampir 3 hari korang. Tanpa makan, tanpa minum apa-apa. Boleh bayangkan tak? Kita kalau tak minum sehari macam mana rasa? Abah Mira ni dia cepat-cepat capaikan anak dia. Lepas tu dia pelukkan Mira dengan air mata jantan dia tu keluar juga. Dia dah tak mampu dah nak sorok air mata dia tu. Dia rasa bersyukur. Dia tak tahu apa rasa yang ada dalam diri dia. Tapi dia rasa risau semua ada dah. Sebab keadaan Mira sangat-sangat lemah time tu. Dalam masa yang sama, Abah Mira dia tak henti-henti dia syukur. Alhamdulillah dia ucap. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sebab Mira berjaya ditemui. Imam tua tadi ditemani cucu dia. Cucu dia tu sebayalah dengan si Mira ni. Mira pun kenal sangat dengan cucu imam tua tu. Tapi cucu imam tua tu lelaki lah. Cucu imam tua tu diminta oleh imam tua tu untuk pergi dapatkan ketua kampung. Sebab malam ketiga tu dah tak ada dah orang yang usaha mencari Mira. Maksudnya tak adalah orang berkumpul untuk cari Mira, memang tak ada. Jadi mereka perlu dapatkan ketua kampung untuk maklumkan perkara tu. Jadinya penemuan ni memang sangat-sangat mengejutkan semua yang datang selepas dari kejadian penemuan tu. Malam tu jugalah. Ramai sangat orang kampung termasuk juga polis yang datang untuk tengok kejadian misteri tu. Keadaan Mira dia jadi semakin baik bila dia dah diberikan air sedikit demi sedikit. Dia tak diberikan air terus tau.
dibasahkan ubun-ubun dengan ruqyah, air ruqyah yang dah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayah dia sendirilah lumurkan pada muka Mira. Kemudian bila Mira dah sedar, Mira dah okey, barulah diberi air sedikit demi sedikit dan makanan sedikit demi sedikit. Imam tua tu pesan, makan sikit-sikit dulu, sebab kalau terus makan banyak-banyak, risau akan semakin cepat penat, akan jadi semakin sakit. Yang penting air masak kena banyak minum perlahan-lahan untuk tambah tenaga dia yang hilang. Keesokan harinya, imam tua tu datang lagi ke rumah Pak Rashid tu, rumah Abah Mira tu lah. Dia nak bertanyakan Mira apa yang berlaku. Tapi sayang, Mira hanya ingat masa dia jumpa kanak-kanak tu, masa kanak-kanak tu ajak ikut dia. Lepas tu mereka tu pergi dekat pohon kenanga tu dan mereka main sampai Mira ni dah rasa letih sangat. Lepas tu imam tua tu tanyalah Mira, dengan usia Mira tu agak mustahil lah untuk mereka tu bermain seperti anak-anak kecil. Betul tak? Tak sesuai lah. Apa yang dimainkan pada masa tu? Tanya imam tua tu. Mira jawablah, mereka bernyanyi bersama-sama, berbuai bersama-sama. Oi, ada buaian dekat pokok tunggurang. Mereka bersembang bersama-sama, dengar cerita bersama-sama dengan wanita yang berada bersama dengan mereka. Sehinggalah bila Mira ni minta diri nak balik, kanak-kanak tu tak izinkan. Dia kata dekat tempat dia lagi seronok berbanding dengan tempat Mira. Dekat tempat dia tak ada orang yang akan marah-marah kalau tak solat pun. Tak payahlah nak belajar-belajar semua, tak payah. Boleh je sentiasa main, berbual apa semua-semua tu boleh je. Masa kanak-kanak tu sebut pasal solat, barulah Mira ni terlintas. Oh, aku tak solat isyak lagi lah. Aku lupa nak solat isyak. Dia terlintas tau. Lepas tu dia nak solat, tapi dia tak pasti kat mana dia berada sekarang tu. Kat mana? Macam mana aku nak solat macam ni? Aku kat mana ni? Dia minta lah untuk balik, nak solat. Tapi tiba-tiba kanak-kanak tu marah. Dan kanak-kanak tu bagi tahu Mira, tak ada jalan balik untuk kamu. Kamu akan sesat kat sini selama-lamanya. Mira bila dia dengar ayat tu, dia rasa takut sangat. Dia merayu juga nak balik. Tapi kanak-kanak tu tak indahkan dia langsung. Perempuan yang temankan kanak-kanak tu tenungkan pada wajah Mira dengan pandangan yang menakutkan. Dia tenung lama tau, lama sangat. Walaupun dia berselubung dengan selendang, tapi dia tengok dengan renungan. Alah, renungan macam tu jangan kata Mira, kita pun boleh jadi tergamam tau. Kemudian mereka tinggalkan Mira bersendirian dekat situ. Mira dikejar mereka tapi tak jumpa dah sebab keadaan dah jadi semakin gelap. Seingat dia macam tu lah. Masa Mira tu nak kejarkan kepada dua orang tu, masa tu jugalah Mira nampak tau, perempuan yang besar tu dengan yang kecil tu tiba-tiba hilang ibaratnya macam hilang bersama dengan kegelapan malam. Lepas tu Mira dia memusing dekat pangkal pohon kenanga tersebut. Dia nak cari jalan keluar tapi tak jumpa juga. Yang mampu dia buat adalah merayu, menangis, minta tolong. Mira masa tu dia panggilkan mak dia, abah dia, adik-beradik dia berulang-ulang kali. Tapi tak ada yang datang pun tolong dia. Hampa perasaan dia. Mira dia terus juga menangis sehinggalah dia sendiri tak tahu orang bila masa dia boleh terlena dekat pohon tersebut. Sedar-sedar je abah Mira dah datang peluk dia. Tu pun dia masih belum sedar lagi masa mula-mula dia peluk tu. Selepas dibasahi muka barulah dia sedar. Abah dia menangis macam sedihkan sesuatu. Dia tengok berjuraian air mata abah dia. Mira lembik sangat time tu. Mira tak terdaya nak balas pertanyaan abah dia. Mira ke mana Mira? Mira hilang ke mana? Mira pergi main kat mana? Buat apa kat sini? Memang dia tak ada nak jawab. Terlalu letih. Sehinggalah esok pagi, masa imam tua tu datang, barulah Mira dia buka cerita. Dia berani untuk ceritakan. Walhal malam tu ada juga ayah dia cuba risik-risik nak dengar dia bercerita. Tapi kenangkan dia sangat letih dan dia terlena. Jadi jawapan tak ditemui. Masa imam tua tu tanya Mira dah solat subuh? Kan dia datang selepas waktu subuh. Selepas je imam tua tu solat subuh, terus dia datang nak tanya khabar tau.
Dalam sayu je Mira jawab, Datuk, Mira dah tak nak dah tinggalkan solat. Sebab kita orang Islam. Orang Islam wajib solat, Tok. Baguslah. Atuk yakin Mira ni anak yang baik. Anak yang sentiasa baik untuk mak ayah. Solat, doakan mak ayah ya. Baik sangat kata-kata dari imam tua tu. Lain kali, kalau rasa curiga dengan tempat yang kita berada, cepat-cepat minta pertolongan Allah. Bacalah apa-apa ayat dari Al-Quran yang Mira boleh ingat dan Mira boleh hafal. Yang ringkas pun tak apa. Sebutlah kalimah indah Allah. Atau pujilah nama-nama Allah yang indah. Mira tahu kan nama-nama indah Allah. Kita sebut semasa kita susah maupun senang. Sentiasa sebut. Baik Atuk. Mira dia akan ingat pesan Atuk, kata dia. Hikmah di sebalik kejadian, Mira selepas tu dia sentiasa solat. Pada Mira, bila dia sentiasa solat, hati dia akan sentiasa tenang dan dia akan sentiasa ingat Allah. Subhanallah. Mira dia minta maaf sebab mukadimah dia ni panjang sangat. Cerita yang dia nak kongsikan sebenarnya pasal mak dia. Tapi tiba-tiba dia teringatkan kisah ni pada masa dia hilang. So dia share teruslah, kata dia. Okey, akak sambung dengan kisah Mak Mira. Mak Mira akak panggilkan sebagai Mak Su. Senang cerita kan? Sebab Mak Mira ni dia anak bongsu dalam keluarga. So akak panggil Mak Su lah. Mak Su ni datangnya dari keluarga yang sederhana. Tapi setelah Mak Su kahwin dengan Pak Rashid, Abah Mira ni, Mak Su dia hidup dalam keadaan sebersusah. Mereka tak mampu nak sekolahkan anak-anak tau. Dan itulah kesusahan yang paling menyedihkan bagi mereka. Kenapalah sampai jadi macam tu kan? Sebenarnya selepas kahwin, Abah Mira ni aksiden korang. Janganlah kita meletakkan kekilafan kepada Abah Mira. Sebab dia aksiden, Abah Mira terlantar sakit sangat lama. Bila keadaan Abah Mira semakin sembuh, doktor sahkan Abah Mira mengalami masalah tulang belakang akibat hentakan yang kuat masa aksiden. Jadinya Abah Mira tak boleh buat kerja-kerja yang berat. Malah Abah Mira ni tak mampu untuk duduk terlalu lama, apatah lagi nak berdiri terlalu lama. Sejak dari tu, Mak Mira lah yang menggantikan tempat abahnya tu untuk mencari rezeki. Tapi Mak Mira tak ada kelulusan yang tinggi. Malahan dia tak ada kebolehan, apatah lagi keyakinan untuk kerja di luar kawasan kampung tempat mereka tinggal. Makanya, Mak Mira ni cuma ambil upah kemas-kemas rumah orang, bantu-bantu kerja orang. Apa-apa khidmat tenaga yang diperlukan, mesti orang-orang kampung berdekatan ni panggilkan Mak Mira ni. Dia akan carilah Mak Mira sebab dia orang nak bantu juga untuk pendapatan Mak Mira. Dapat jugalah upah-upah sikit-sikit untuk tampung, belanja, makan dan minum. Itu pun selalu sangat Mak Mira minta pinjam beras dengan toke kedai runcit sebab tak ada duit. Mak Mira macam mana nak sekolahkan anak-anak dia kalau keadaan Mak Mira macam tu? Syukurlah Mira adik-beradik terima seadanya kemiskinan tersebut. Sehinggalah satu hari, rumah mereka ni didatangi seseorang yang mereka langsung tak kenal dengan seseorang tu. Seorang perempuan tua yang datang merayu minta beras. Sebab kata perempuan tua tu, dia tak ada beras nak masak nasi. Dia dah banyak hari dah tak makan. Dia nak bagi makan ke anak-anak dia. Jadi Mak Mira ni dia rasa simpati. Dia pelawakan perempuan tua tu untuk masuk. Tapi ditolak sebab kata dia nak balik masak cepat-cepat dekat anak dia. Anak dia tengah lapar. Mak Mira dia tak fikir panjang tau. Dia terus pergi ke dapur. Dia tengok tong beras. Masya Allah korang. Beras yang ada terlalu sedikit. Hanya untuk mereka anak beranak bertahan beberapa hari sahaja. Tapi tak tahulah masa tu Mak Mira dia rasa perempuan tua tu lebih memerlukan beras tersebut. Jadi Mak Mira dia bagi dulu pada perempuan tu hampir semua beras yang sikit tu. Mak Mira cuma tinggalkan segenggam je macam tu untuk anak-anak dia. Paling-paling tidak pun dia boleh masakkan bubur untuk anak-anak dia, bubur nasi lah kan. Lepas tu Mak Mira dia bagi beras tu bersama dengan sedikit ikan masin kepada perempuan tua tersebut.
perempuan tua tu dia bagi salam pada Mira, Assalamualaikum, dia nak tinggalkan Mira lah, dia nak ucapkan terima kasih. Lepas tu dia terus berjalan tinggalkan rumah mereka. Anehnya, kelibat perempuan tua tu menghilang bila mereka tengok, mereka fokus ke arah perempuan tua tu, walaupun masa tu keadaan bulan pada masa tu agak terang sama-sama kebetulan kan. Jadi mereka nak tengok ke manalah perempuan tua tu pergi, ke kiri ke kanan ke, jalan terus ke, sebab mereka tak kenal pun dengan perempuan tersebut. Sedangkan kalau kata dari kampung mereka, mestilah mereka kenal. Kalau dari kampung sebelah, takkanlah dia jalan kaki kan. Jadinya mereka terus memerhatikan kepada perempuan tua tu. Masa mereka perhatikan perempuan tua tu, mereka agak terkejut lah. Sebab tak ada angin, tak ada ribut apa semua, hilang. Pada malam tersebut, Mak Mira, dia tiba-tiba bermimpi. Perempuan tua tu ucap terima kasih sebab bantu dia. Selepas daripada perempuan tua tu dah balik lah. Anggarannya masa perempuan tua tu datang rumah selepas solat maghrib. Bukannya azan maghrib terus datang, tak, selepas tu. Hanya Allah sahaja yang mampu balas budi baik Mak Mira pada waktu tu. Perempuan tua tu doakan agar rezeki Mak Mira ni sentiasa banyak, sebanyak daun-daun kering yang berguguran di pohon yang rendang dengan daun-daun. Lepas tu perempuan tu senyum dan dia menghilang dalam mimpi Mak Mira. Mak Mira anggap itu mainan tidur. Biasalah, kalau dah mimpi kadang-kadang datang bila kita teringatkan akan sesuatu kan. Mungkinlah Mak Mira ni dia tengah teringatkan perempuan tua tu kot. Tertanya-tanya siapa dia, dari mana dia, apa jadi pada dia bila dia balik. Macam-macam lah yang difikirkan oleh Mak Mira. Itulah kot sampai terbawa-bawa, sampai mimpi bagai. Keesokannya sama juga, datang seorang perempuan tua yang hampir sebaya dengan perempuan tua yang datang malam tadi, lepas maghrib tu. Perempuan tua tu datang pagi tau. Pagi pun lebih kurang dekat dengan tengah hari lah. Perempuan tua tu bagi salam. Sama je macam perempuan tua yang sebelum tu, dia bagi salam juga. Kelakar pula rasa time ni. Sebab belum sempat pun perempuan tua tu tanya apa-apa dekat Mak Mira ni. Mak Mira dia dah minta maaf dah. Minta maaf lah makcik, minta maaf lah. Mak Mira bagi tahu, rumah kami dah tak ada beras. Yang ada pun saya dah masakkan bubur untuk anak saya. Kalau makcik nak beras, kami memang tak ada beras. Kami minta maaf sangat, memang saya tak ada beras makcik. Perempuan tua tu rasa pelik. Dia tersenyum. Kemudian dia bagi tahu, ini ke rumah Pak Rashid yang sakit tu? Dia tanya macam tu lah. Mak Mira pun jawab, ya, inilah rumah dia. Macam ni, saya ni datang dari Pekan, ada hajat nak jumpa dengan isteri Pak Rashid. Mak Mira dia pun jawab lah, ya, saya lah tu isteri Pak Rashid. Sebenarnya kami perlukan seorang pembantu yang boleh bantu kami untuk uruskan keluarga. Saya ni bekerja, tapi kami dah tak larat dah nak gajikan bibik sebab selalu sangat barang-barang kami ni dilarikan. Malahan ada yang kerja sekejap minta nak balik negara asal. Kami dah tak larat dah nak naik turun pejabat uruskan urusan bibik. Kami dengar isteri Pak Rashid memang boleh bantu kami jagakan rumah kami. Jadi kami berbesar hati untuk ambil isteri Pak Rashid kerja dengan kami. Bila dengar penjelasan tersebut, alangkah seronoknya Mak Mira masa tu. Maknanya dia ada rezeki tau. Dia ada peluang untuk sekolahkan anak dia. Itu yang dia rasa. Ada harapan untuk dia dapatkan duit untuk sara keluarga dia tu. Mak Mira terus je setuju. Tapi dia bagi tahulah kepada perempuan tua tu bahawasanya dia tak ada transport untuk pergi ke Pekan. Dari situlah makanya perkenalan Mak Mira dengan perempuan tua tersebut. Rupanya perempuan tua tu orang yang sangat kaya korang. Baik hati, prihatin sangat dengan sekeliling. Dialah yang biayai persekolahan Mira adik-beradik. Alhamdulillah. Tanpa minta dibalas apa-apa pun. Sekadar belajar sampai pandai. Kerja elok-elok. Jagakan mak, jagakan abah baik-baik. Masya Allah. Keluarga perempuan tu semua baik-baik. Malah mereka bantu Abah Mira ni dapatkan rawatan dengan pakar. Walaupun rawatan tersebut dia dapatkan dekat hospital kerajaan, tapi transport semua mereka yang uruskan. Bila masuk hospital,
mereka jugalah yang akan pergi jenguk kan, yang akan uruskan segala-galanya. Sebab Mak Mira ni dia tak ada kebolehan, dia tak boleh nak berfikir dengan lebih luas macam tu. Nak jumpa doktor memang tak boleh. Jadi makcik tua tu lah, perempuan tua tu lah yang bantu dia. Tengah taib ni pun dia nyatakan Mira rasa sedih sangat, rasa syukur sangat. Allah sayang kita semua, Allah atur cantik kisah hidup kita. Tinggal kita je hargai pemberian Allah. Nikmatilah hidup ni dengan sentiasa ingat pada Allah. Janganlah rasa kurang bila kita bersedekah, tapi rasalah kurang bila kita tak bersedekah kurang. Sedikit yang kita beri atau banyak yang kita beri, berilah dengan keikhlasan. InsyaAllah keikhlasan tu ada dekat mana korang? Dekat hati kita. Sekian untuk kisah yang kedua. Sangat menyentuh hati akak. Sekian saja 2 kisah yang dikongsikan oleh Mira. Terima kasih Mira kerana sudi berkongsi cerita pada Cengkeh Channel. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Kita tinggal jauh-jauh. Kita buat pahala banyak-banyak korang. Terima kasih juga kerana korang sudi dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Bye.